Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada 20 Oktober 2021, hari Rabu, saya bersama Puan Ita telah pergi ke Perak untuk menziarahi makam Sultan Muzaffar Shah, iaitu Sultan Perak yang pertama yang juga merupakan waris sebenar dari Kesultanan Melaka, di mana baginda adalah putera kedua kepada Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka yang terakhir setelah negeri Melaka dikalahkan oleh Portugis pada 1511 Masihi. Sepanjang perjalanan, kami merasakan satu perasaan yang sangat gembira dan teruja kerana kunjungan kami ini umpama disambut dengan baik tanpa sebarang halangan besar. Kami ditemani oleh seorang sahabat saya dari Perak untuk menunjukkan lokasi yang kami nak tuju. Kami tiba di Teluk Intan, Perak pada 10 pagi selepas kami bertolak dari Johor pada jam 4 pagi. Di Teluk Intan, Perak, kami akan menginap satu malam kerana agak mustahil kalau kami balik hari. Perjalanan jauh semestinya memerlukan rehat yang banyak. Saya anggarkan ziarah kami ini akan melewati sehingga waktu petang. Selepas bertemu dengan sahabat saya, kami terus bergerak ke lokasi pertama, iaitu di Beting Beras Basah, di mana saya anggap sebelum menziarah makam Sultan Muzaffar Shah, ada baiknya saya ziarah dulu Beting Beras Basah. Ini umpama saya perlu melalui dulu pintu depan sebelum ke lokasi seterusnya. Jadi pada saya, dengan cara ini lebih sopan dan beradab. Inilah adat bangsa Melayu supaya ada keberkatannya nanti, insya-Allah. Selepas tiba di kawasan Beting Beras Basah, saya melalui satu laluan yang panjang dibina khas oleh Kerajaan Perak sampailah ke bahagian jeti yang betul-betul terletak di tepi pantai. Sebelum ni memang payah. Dia memang macam ni. Air naik ni. Oh, ini. Air ni boleh naik ni sampai sini dah. Kalau tidak, strain lah. Untuk sultan mandi tu Dia lagi punya basuh tangan ke kan. Dia. Ada cara dia lah. Sebelum sampai ke jeti, ada bahagian penerangan yang berkaitan pertabalan Sultan Perak, sejarah Kesultanan Perak, alat-alat kebesaran Istana Perak dan lain-lain lagi. Pelbagai info sejarah dan pengetahuan am diterangkan pada ruangan ini berkaitan dengan Perak. Sangat menarik. Selepas itu saya terus ke bahagian jeti untuk melihat dari jauh kawasan di mana kapal Sultan Muzaffar Shah
sebelum menjadi Sultan Perak telah tersangkut di beting beras basah. Kawasan inilah merupakan laluan pertama dan laluan masuk Sultan Muzaffar Shah sampai ke Perak untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama dari tahun 1528 hingga 1549 Masihi. Beting beras basah terletak di kawasan pesisir kuala Sungai Perak, Bagan Datoh, daerah Hilir Perak, berhampiran dengan muara Sungai Perak. Merupakan kawasan pantai pasir yang kadang-kala timbul dan kadang-kala tenggelam apabila air pasang berlaku. Untuk keterangan lebih lanjut berkaitan dengan beting beras basah, boleh rujuk video saya yang lepas melalui link di atas ini atau pada akhir video nanti. Pada mulanya saya berdiri di jeti yang menghadap beting beras basah. Cuaca agak mendung tetapi belum menunjukkan hujan akan turun. Air laut juga masa itu masih surut dan menampakkan lumpur laut. Kelihatan ikan tembakul di kawasan berlumpur ini bermain-main ketika air laut surut. Melihat ke arah tengah laut, saya tak dapat nak mengagak di manakah lokasi sebenar beting beras basah tersebut yang menyebabkan kapal Sultan Muzaffar Shah tersangkut. Sahabat saya ada juga membantu menunjukkan arah kedudukan kawasan itu. Tidak berapa lama kemudian, atas izin Allah, kepulan awan hitam membentuk lingkaran bulat di satu kawasan. Lingkaran awan hitam tersebut umpama menyuluh dengan cahaya langit ke arah kawasan beting beras basah. Saya bertanyakan pada Puan Ita dan sahabat saya, adakah di situ kawasannya? Mereka kata, ya. Subhanallah, Allah mendengar kata hati saya dan memberikan petunjuk dengan kebesarannya. Allahu Akbar. Rasa sangat bersyukur dan takjub dengan kebesaran Allah. Saya merasakan betapa kerdilnya kita ini sebagai hamba di sisinya. Perkara-perkara seperti inilah sepatutnya yang menginsafkan diri kita sebagai hamba Allah, bukan untuk bermegah atau menyombong diri sesama makhluk, sedangkan kita hamba yang kerdil, lemah dan yang tidak mempunyai apa-apa. Selepas 1 jam lebih kami di beting beras basah menghayati sejarah, keindahan dan kebesaran Allah, kami mula bergerak ke lokasi seterusnya, iaitu ke makam Sultan Muzaffar Shah di Tanah Abang, iaitu Teluk Bakong, Lambur Kanan di daerah Perak Tengah. Namun semasa saya dan Puan Ita bergerak untuk ke kereta, Puan Ita beritahu perjalanan kami dari jeti ke tempat letak kereta diiringi 2 pengawal dan seorang penjaga, iaitu berupa lelaki, dari beting beras basah sebagai tanda terima kasih di atas ziarah ini, sambil diikuti dengan titisan hujan renyai-renyai. Dalam hati saya berkata, terima kasih dan salam berjumpa lagi, insya-Allah. Mereka sangat berbesar hati menerima kehadiran kami. Sepanjang perjalanan kami ke makam Sultan Muzaffar Shah, hujan turun dengan lebatnya, namun masih tidak mengganggu perjalanan kami ini. Allah masih permudahkan, walau kelihatan beberapa kawasan ada yang dinaiki air. Jalanan mengambil masa yang agak lama juga untuk sampai ke lokasi makam. Setiap perkara pasti ada ujian dan cabarannya. Namun, berkat doa follower kami di Telegram Eksplorasi Mistik, Allah makbulkan doa mereka dengan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Tidak berapa lama kemudian kami sampai di kawasan Lambur Kanan.
dan hujan masih lagi lebat. Tidak menunjukkan akan berhenti dalam waktu terdekat. Dari jalan besar, lalu kami masuk ke jalan kampung yang agak kecil, muat-muat untuk satu kereta saja lalu. Kemudian kami sampai di makam Sultan Muzaffar Shah, Sultan Perak pertama. Kawasan makam ini di dalam sebuah kebun kelapa sawit, di mana pokoknya tinggi-tinggi. Saya dan Puan Ita sangat teruja dan seronok untuk menziarahi makam Sultan Muzaffar Shah. Setelah sekian lama berhajat, akhirnya dapat juga kami sampai di makam tersebut. Ketibaan kami seakan-akan ingin menghadap baginda Sultan, seolah-olah baginda masih hidup. Itulah perasaan teruja dan seronok. Alhamdulillah. Sebelum masuk, kami berikan salam dan kami melangkah masuk dengan rasa hormat dan penuh takzim. Makam ini dibinakan komplek supaya makam baginda dan yang berdekatan dengannya terjaga dan terpelihara. Keadaan komplek ini sangat bersih dan terjaga. Alhamdulillah. Dalam komplek ini terdapat 4 buah makam, termasuk makam Sultan Muzaffar Shah. 3 nisan makam dibalut dengan kain kuning dan sebuah makam nisannya dibalut dengan kain hijau gelap. Makam yang bernisan besar ini adalah makam Sultan Muzaffar Shah dan diikuti makam anaknya yang bernisan kecil dan makam isteri baginda yang bernisan sederhana besar. Makam berbalut kain hijau ini dipercayai adalah guru agama kepada Sultan daripada Siak yang dilantik ketika hayat Sultan Muzaffar Shah di zaman pemerintahan baginda. Untuk kepastian bagi diri saya berhajat jika benar ini makam Sultan Muzaffar Shah, saya mohon pada Allah untuk izinkan saya bersalam dengan baginda. Dengan izin Allah, tangan saya bergerak dengan sendirinya, bagaikan ada sesuatu tenaga menggerakkan tangan saya untuk berjabat tangan dengan baginda dan kemudian mengucup tangannya. Di atas keizinan itu, ini menunjukkan bahawa memang benar ini makam Sultan Muzaffar Shah, Sultan Perak yang pertama. Semua petunjuk ini datang dari Allah dan bukan datang dari mana-mana bisikan makhluk yang lain. Hanya Allah tempat kita meminta pertolongan dan petunjuk. Hujan semakin lebat di tempat makam. Masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti pada waktu terdekat. Adakah hujan ini sebagai kebetulan atau petunjuk pada sesuatu? Wallahu a'lam. Seterusnya, apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah nama bagi makam-makam yang lain. Pada keterangan sahabat saya, tidak diketahui nama-nama mereka, hanya mengetahui status mereka saja. Dengan izin Allah juga, Puan Ita dapat nama-nama bagi makam yang lain. Bukan dari bisikan dari jin atau makhluk-makhluk lain, tetapi petunjuk dari Allah melalui hati nurani. Sesungguhnya
Allah menyampaikan maklumat melalui hati dan deria-deria yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya sebagai anugerah. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya atau tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum betul-betul meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah nama-nama yang diperolehi dari sumber batin oleh Puan Ita ketika kami di lokasi Makam Sultan Muzaffar Shah. Makam pertama ini adalah Makam Sheikh Abdul Rahman. Makam kedua, Makam Sultan Muzaffar Shah. Makam ketiga, Makam Puteri Kalsum, iaitu ananda baginda Sultan Muzaffar Shah. Makam keempat, Makam Tun Merah, iaitu isteri Sultan Muzaffar Shah. Tun Merah ini merupakan anak Tun Saban dan Tun Saban adalah anak kepada Tok Temong. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dalam program ziarah ini memberikan banyak maklumat sejarah sama ada berkaitan dengan yang nyata atau yang gaib. Semoga perkongsian ini menambahkan lagi pengetahuan kita berkaitan dengan sejarah bangsa Melayu amnya, khususnya berkaitan dengan sejarah Perak. Sesungguhnya, bangsa Melayu penuh dengan misteri dan mistik yang Allah berikan, menjadikan bangsa Melayu ini sebagai bangsa yang unik dan berseni. Wallahu a'lam. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.